Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Dan menarik, pagi ini kami nak bawakan mengenai info yang perlu anda tahu. Ia berkaitan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN. Pastinya ini tentang program khas pengakuan sukarela PKPS 2.0. Yang mana LHDN melalui program PKPS 2.0 memberikan peluang kepada pembayar cukai untuk tampil secara sukarela untuk melaporkan pendapatan dan pengiraan cukai yang tepat dan teratur selaras dengan ketetapan LHDN yang sedang buka kuasa serta menggalakkan pembayar cukai membayar cukai dalam tempoh yang ditetapkan. Dan tempoh pelaksanaan PKPS 2.0 telah pun bermula sebenarnya iaitu pada 6 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024. Apa yang menarik dan akan membuatkan anda stay untuk 30 minit ini adalah berkaitan dengan penaltinya. Tapi itu semua akan dijelaskan oleh jurucakap LHDN yang ada bersama dengan kami sekarang, iaitu Nur Hanadia Samsudin, Pengarah Jabatan Resolusi Pertikaian LHDN. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk memberikan penerangan berkaitan dengan program PKPS 2.0 ini. Mungkin pertama sekali kita ingin mengetahui lebih lanjut PKPS 2.0 ini bermulanya bila, dan ini kita difahamkan tadi Puan ada cakap ini merupakan tahun yang kedua. Mungkin mengapa ia dilakukan dan apa manfaat yang akan diterima oleh pembayar cukai yang melalui program ini. Terima kasih Fizi dan Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berkaitan dengan PKPS 2.0 ni ataupun juga dikenali sebagai Special Voluntary Disclosure Program 2.0, ia adalah satu inisiatif yang telah dibentangkan sebenarnya semasa pembentangan bajet 2023 yang baru ni pada bulan Februari yang lepas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah. Jadi PKPS ni sebenarnya merupakan salah satu inisiatif dalam usaha LHDN untuk mewujudkan satu sistem pentadbiran percukaian yang lebih mampan. Ini juga seiring dengan konsep dalam Malaysia Madani yang rukun pemampanan tu. Jadi kita hendakkan satu sistem percukaian yang sustainable. Kita kata melalui pematuhan cukai secara sukarela yang tinggi. Jadi PKPS ni adalah satu yang kita lihat sebagai langkah pertama lah untuk kita mendapat pematuhan cukai yang tinggi. Kita jemput semua pembayar cukai ataupun yang layak membayar cukai untuk tampil dalam tempoh ni yang seperti kita sebutkan tadi daripada 6 Jun 2023 dan akan berlangsung sehingga 31 Mei 2024 ni, hadir ataupun tampil untuk melaporkan pendapatan yang tidak pernah dilaporkan ataupun untuk mereka yang telah pernah melaporkan pendapatan tetapi tidak menghantar borang dalam tempoh yang sepatutnya, atau ada melupuskan harta dan tidak melaporkan pelupusan tersebut pun juga dijemputlah untuk melaporkan. Jadi apa yang kita nak adalah selepas tempoh PKPS ini kita mulakan satu untuk semua pembayar cukai ni mula barulah, semua bersih, semua start baru. Clean record. Clean record, clean slate dan kita teruskan ke hadapan. Dan juga siapa sebenarnya yang layak untuk menyertai PKPS ni dan apakah mungkin tahun taksiran yang meliputi PKPS 2.0? Sebenarnya semua yang ada pendapatan ataupun ada menjalankan aktiviti yang menjana pendapatan layak untuk menyertai semua kategori pembayar cukai. Kita ada kategori individu. Individu ni ada yang menerima gaji dan ada yang menjalankan perniagaan, dan kita ada kategori, ini kategori yang besar-besar lah ya, kategori syarikat juga. Jadi semua ni layak untuk menyertai. Yang tidak termasuk dalam PKPS ni hanyalah pembayar cukai kategori majikan, mereka yang bertanggungjawab untuk melaporkan PCB itu kan. Jadi yang lain tu memang semua layak. Bagi individu yang baru yang tidak pernah melaporkan cukai lah selama ni, memang tak pernah berdaftar dengan LHDN pun, mereka boleh tampil dan melaporkan mulai daripada tahun taksiran 2022 dan ke bawah sehingga bila yang mereka mula mendapat pendapatan itulah. Bagi yang dah pernah melaporkan tapi dah culas lah kita katakan, dia boleh mula untuk menyertai PKPS ni untuk pendapatan tahun 2021 dan ke belakang.
Bagi yang melupuskan harta juga, kiranya dia perlu melaporkan untuk tujuan PKPS ni hartanah yang dilupuskan dalam tahun 2022 lah. Satu lagi sebenarnya ada kategori satu lagi PKPS ni adalah duty stamp. Sekiranya ada yang menandatangani surat cara ataupun dokumen yang perlu distampkan tetapi mereka tidak kemukakan ke LHDN dan membayar duty, yang itu pun mereka boleh tampil menyertai PKPS ni bagi yang telah ditandatangani sebelum 31 Mei 2023 yang lepas lah. Dari segi ya. Menarik sekali Puan sebab program ni namanya sukarela kan. Jadi kalau kata pembayar cukai yang sebelum ini tak melaporkan cukai dan sebagainya, kalau mereka tampil secara sukarela, ada yang mungkin takut dikenakan penalti, denda dan sebagainya. Adakah ia ada ataupun ia akan mansuh sebenarnya? Okey, sebelum saya masuk ke situlah, kita boleh tak kita letakkan satu landasan mengapa PKPS ni nama dia khas ataupun dalam English dia special. Kan? Tanggungjawab pembayar cukai kita semualah sebenarnya. Yang pertamanya melaporkan pendapatan yang betul. Ini di bawah perundangan kita lah, melaporkan pendapatan yang betul dalam tempoh yang sepatutnya dan membayar cukai yang sepatutnya. Kan? Dalam tempoh yang sepatutnya lah. Kegagalan berbuat demikian, kegagalan mematuhi semua perundangan yang telah ditetapkan tu akan dikenakan penalti, dan ada kesalahan-kesalahan perundangan tu yang penalti dia hampir 300%, boleh mencapai lah 300% amount cukai yang tertinggal tu sebenarnya. Jadi bila kita buat program khas pengakuan sukarela ni, yang specialnya adalah tiada penalti. Bila kita datang, kita laporkan pendapatan yang kita ketinggalan tu, LHDN akan semak laporan tersebut. Dan sekiranya semua teratur, tak adalah penalti, kita hanya perlu bayar cukai saja. Itulah special dia tu, zero penalty. Tetapi syaratnya of course apa yang dilaporkan tu perlulah mematuhi segala perundangan, garis panduan yang adalah, bukanlah sekadar okey saya nak laporkan RM100 terus masuk. Kenapa nak laporkan RM100 tu dan sebagainya. Dan juga saya rasa saya perlu juga sebut di sini, bukan sahaja melaporkan pendapatan, tetapi juga sekiranya ada pembayar cukai yang dah katalah ada perniagaan, dia melaporkan pendapatan, sebenarnya perbelanjaan dia RM300 sebenarnya yang dibelanjakan. Tetapi dalam akaun perniagaan tu untuk tujuan cukai, pembayar cukai ni menuntut RM400. Pun dia boleh datang sekarang ni dalam tempoh ni untuk untuk membetulkan balik kesalahan tu. Tak ada penalti. Jadi itu semua boleh dilakukan ketika ini dalam tempoh ni sehingga 31 Mei 2024. Dan bagaimana sebenarnya untuk mereka yang di luar sana, program ini bukan saja tertumpu, targetnya bukan saja kepada syarikat-syarikat, malah kepada individu. Tapi bagaimana mereka nak tahu bahawa mereka perlu melakukan perkara ini? Adakah ada semakan yang perlu dibuat? Kalau yang memang tidak pernah melaporkan, mereka boleh semak. Sebenarnya tahun lalu kita ada buat satu pendaftaran nombor cukai, sebenarnya kita panggil Tax Identification Number, yang mana seramai 7.8 juta kalau tak salah saya telah pun didaftarkan secara automatik Tax Identification Number ni. Jadi kepada yang masih belum tahu dia ada nombor cukai ataupun tidak, tetapi dia dah ada pendapatan, boleh semak sebenarnya di kita punya portal rasmi www.hasil.gov.my, semak di e-daftar ataupun di My Tax dulu, semak ada tak dah nombor tu. Kan? Kalau dah ada, boleh tengoklah apa yang nak dilaporkan. Saya rasa mungkin ramai yang katalah masa PKP kan, mungkin mulakan perniagaan online, jual kuih ke apa kan, and then selepas tu bisnes tu berkembang. Tapi sebab sibuk dan sebagainya terlupa yang sebenarnya ini pun satu pendapatan yang perlu dilaporkan. Kan? Sama ada kena cukai atau tak kena cukai tu kemudian bila kita dah laporkan, kita dah kira baru kita tahu kan. Tapi ada pendapatan kena laporkan. Termasuk perlu isytiharkan, termasuklah juga sekiranya yang contohnya dia makan gaji,
Tapi ada buat part time yang juga menjana pendapatan. Contohnya jual Tupperware, dapat komisen yang banyak kan? Perlu dilaporkan sebenarnya. So benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang kita terlupa, tak tahu kan. So ini sebenarnya yang kita cuba menerusi program ni jugalah. Bila ramai yang macam dia bertanya macam mana nak buat semua ni, itu salah satu usaha untuk menyebarkan pengetahuan dan ilmu cukai, itulah sebenarnya. Yalah, as simple as that pun kadang-kadang orang terlepas pandang kan. Kita ingatkan ni kecil ada apa ni yang kita isytihar yang utama kan, yang sampingan kita tak isytiharkan. Dan cumanya apabila kalau kata individu ni nak pergi ke LHDN, perlu ke atau tidak dia pergi ke LHDN ke ataupun pergi ke laman web saja ke, dan juga mungkin proses perkara berkenaan berapa lama mungkin tempoh yang diperlukan? Sebenarnya semua dah di hujung jari dah sekarang ni sebenarnya lah. Kalau masuk ke website kita, portal rasmi kita, akan ada satu pautan untuk tujuan PKPS ni, ada satu pautan PKPS 2.0 tu, boleh klik di situ dan semua maklumat ada di situlah untuk menyemak dan sebagainya. Dan begitu juga ada borang sebenarnya lah yang perlu diisi, apa pendapatan yang kita nak laporkan, kita punya maklumat yang kita nak laporkan dan sebagainya. Dan kemudiannya boleh dihantar melalui sistem juga. Proses LHDN ambil untuk proses semakan tu sepatutnya tidak lama. Maaf saya tidak ada maklumat tu sebab dia melibatkan semakan dari segi pelaporan tu teratur dan sebagainya, jadi mungkin ada masa sikit lah kan. And then akan ada notification. Akan ada makluman. Kalau semua teratur, kita akan maklumkan lah, okey, ini dia. Boleh, layaklah untuk PKPS 2.0 ni. Dan yang menariknya juga adalah sekiranya satu syarat kita adalah apabila menerima notis taksiran, cukai itu perlu dibayar sepenuhnya dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis taksiran. Tetapi untuk PKPS ni, sekiranya rasa macam tak boleh nak bayar lamsam lah, banyak mungkin kan, kita boleh minta, pembayar cukai boleh mohon untuk membayar secara ansuran sehingga 31 Mei 2024 tu. Maknanya kalau 1,000, sekarang ni dah bulan Oktober, mungkin 6 kali bayar. Kan? Permohonan boleh dibuat tanpa perlu mengemukakan dokumen sokongan. Dalam keadaan biasa, apabila kita memohon ansuran, LHDN akan meminta dokumen sokongan sebenarnya untuk memastikan pembayar cukai mampu atau tidak mampu untuk melunaskan dalam tempoh ansuran. Jadi kelebihannya, specialnya jugalah, almost automatic lah kita boleh bagi ansuran tanpa perlu memberi dokumen sokongan. Cuma perlu diselesaikan sebelum 31 Mei 2024 dalam tempoh lah. Lepas ni tak tahulah ada lagi ke tidak. Kalau sebab kalau notis sepanjang seminggu sebelum ni dah banyak artikel sebenarnya kita keluarkan tentang PKPS, dan juga ada salah satu sidang media CEO kita pun ada menyebut kalau boleh kita tak buat dah lah PKPS ni lepas ni. Janganlah. Sebab kita perlu juga ada kepada pembayar cukai yang patuh. Betul. Kan? Betul. Sebab mereka yang patuh ni dia memang yang saya tahu memang set kalender. Dia tahu kan kalau individu dia kena submit sebelum 30 April, dia set kalender. Dia simpan dokumen dan sebagainya. Jadi kita sebagai pentadbir cukai LHDN ni, kami perlu berlaku adil juga kepada yang patuh. Jadi kalau kita sentiasa ada je ada ni kan, orang akan semua pun culas apalah, kan? kita tunggulah gitu. Betul juga. Akan menunggu program ini. Kan. Tapi apa pun banyak sebenarnya kita nak bercakap mengenai manfaat dan juga pendidikan pembayaran cukai ini sebenarnya yang perlu kita beritahu kepada, kita wawarkan kepada mereka di luar sana. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Season baru Premier League. Aku tak sabar nak tengok tau. Tapi jangan sampai ada gangguan sudah. I stay main selesa nampak? Lain macam pakaian. You sejak bila tengok bola ni? Kenapa? Takut kalah? Okey, kita make a deal. Siapa kalah, dia kena basuh pinggan selama sebulan. Deal. Sebenarnya saya sayang you lebih daripada Chelsea tau.
season baru Premier League dah start. Takkan nak tengok highlight kat YouTube je. Tak best, suspend tak ada. Jadi akan lagi kencang kalau digabungkan dengan pack sukan Astro dengan Astro Fiber. Cangka-cangka. Inilah 6 peserta hot seat yang telah anda pilih. You are very commercial. No wonder orang vote kamu. Dapatkah mereka memberi tentangan sengit? 16 persembahan. Nampaknya sangat-sangat mantap nyanyiannya. Tembakannya mantap sekali. Hari ini dia lagi bagus. Juara menentang juara. All Stars Gegavaganza. Ahad 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. Banjir ini luar biasa. Bulan ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami cari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 bongkar, terpaling dedah. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita sejak tadi membincangkan mengenai PKPS, iaitu Program Khas Pengakuan Sukarela PKPS 2.0 dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN. Kepada anda di luar sana yang mungkin lagi belum mengisytiharkan saya kira harta atau pendapatan anda, ini merupakan satu tawaran yang perlu anda rebut ketika ini kerana banyak manfaatnya. Kita sejak tadi bercakap dengan Pengarah Jabatan Resolusi Pertikaian LHDN, Puan Nurhana Dia Samsudin. Puan, kita nak bercakap mengenai manfaat. Kita tahu tadi Puan ada sebut bahawa mereka yang menyertai PKPS 2.0 ini dikecualikan daripada penalti itu. Tapi dalam masa yang sama juga, apa mungkin yang kita boleh lihat mengenai pengecualian penalti ini yang perlu direbut oleh mereka di luar sana untuk menyertai PKPS 2.0 ini? Terima kasih. Penalti ni sebenarnya seperti yang saya telah sebutkan tadi lah, contoh tadi. Kalau tak bayar, kalau tak isytihar tu, berapa maksimum orang boleh kena? Boleh kena sehingga, dia ada dua sebenarnya. Satu, sekiranya tidak melaporkan pendapatan, ada penalti. Ya. Satu, sekiranya tak bayar, itu cerita lain lah. Kenaikan apabila tak bayar tu tidak not covered dalam PKPS ni lah sebenarnya, melainkan berkaitan dengan ansuran tadi. Jadi, yang paling tinggi dalam akta kita memang boleh mencapai 300% cukai yang tertinggal tu. Jadi itu besar sebenarnya, sangat besar. Maknanya kalaupun yang tertinggal tu 1,000 tapi kesalahan tu dah banyak, boleh dikenakan sehingga berapa? 300%, maknanya penalti saja dah 3,000. Macam tu kan. So jadi bila kita buat PKPS ni, apa yang kita nak, sebab sebenarnya LHDN bukan nak kutip penalti. Kita punya target, kita punya tugas sebenarnya adalah mengutip cukai yang sepatutnya. Penalti tu bukan sumber pendapatan kita. Kan? Jadi sebab tu kita sangat-sangat mahukan pematuhan secara sukarela ni supaya kita tidak perlu berurusan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan pihak bayar cukai dan juga tidak menyenangkan pihak kita untuk mengenakan penalti tu. Cuma sebab perundangan tu ada dan untuk berlaku adil kepada yang patuh, kita perlu mengenakan penalti. Jadi contohnya, bagi mereka yang dah lama tidak hantar borang contohnya kan, setiap kesalahan tu, penalti tu akan meningkat sebenarnya. Itu untuk kesalahan tidak menghantar borang. Kemudian ada pula penalti di atas pendapatan yang tidak dilaporkan. Ada dua jenis penalti sebenarnya. Yang akan dikenakan. Sekiranya kemudianlah nanti selepas 31 Mei 2024, LHDN mula buat semakan untuk tujuan pematuhan, dan kita dapati okey, pembayar cukai ni tak melaporkan pendapatan dan sebagainya. Dari situ kita dah agak sukar untuk kita melepaskan penalti itulah. Jadi sangat penting sebenarnya untuk semua mengambil kesempatan melaporkan pendapatan ataupun membetulkan yang dah terlebih tuntut, nak betulkan balik menggunakan tempoh inilah sehingga 31 Mei 2024. Dan sebenarnya
kita ada tempoh yang singkat adalah sekarang ni sebab ini dah bulan 10, ia akan tamat 31 Mei 2024. Ansuran pun sekiranya nak buat hanya untuk tempoh sehingga 31 Mei 2024. Sekiranya yang menggunakan PKPS ni tidak menyelesaikan bayaran cukai dalam tempoh 31 Mei itu pun akan ada jugalah kesannya kerana dia seolah-olah tidak menyertai sepenuhnya PKPS 2.0 ni. Jadi kalau mereka tunggu sehingga hujung-hujung tarikh tu, maksudnya mereka akan dikira ke hadapan tidak masuk dalam tempoh sehingga 31 Mei 2024. Jangan tunggu bulan Mei lah baru nak lapor pendapatan. Nanti kena bayar semua cukai tu sebelum 31 Mei 2024 juga. Macam tu. Puan, ada tanya saya, ada persoalan juga. Yang mana yang dah kena penalti tapi mereka nak gunakan PKPS, boleh ke? Yang dah kena yang dah kena penalti, kemudian dia ada benda yang nak lapor lagi ke? Dia yang dah kena penalti dan sebagainya, sebab tak isytihar dan sebagainya, mungkin yang tahun-tahun sebelum ni kan, tapi dia nak bawa penalti itu ke dalam PKPS, adakah ini boleh? Tak ada tentang menghapuskan penalti lah. Tak ada lah. Cuma kalau dia rasa ada lagi pendapatan yang dia belum habis lapor, dia nak masuk di sini, mungkinlah yang pendapatan tu yang kita tidak kenakan penalti. Dia kena cerah sikit. Yang sedia ada tu kekal lah. Dia kena bayar dah sepatutnya kan. Betul. Dan lagi satu, apabila LHDN come up dengan PKPS 2.0 ni, saya rasa yang pentingnya adalah untuk mendidik pembayar cukai ni faham tentang tanggungjawab mereka, isytihar pendapatan dan sebagainya. Macam mana, sebab kita tahu program ni mereka yang akan masuk adalah mereka yang mungkin tak pernah isytihar, mungkin kurang isytihar dan sebagainya. Macam mana kita nak pastikan mereka ni konsisten lepas ni, okey dah masuk program ni, dah dapat clean slate dan sebagainya, kekalkan momentum itu untuk tahun-tahun ke depan tu. Di LHDN sendiri memang kita dari segi awareness, dari segi kesedaran, memang LHDN sentiasa mengeluarkan peringatan lah dan juga kesedaran. Sebenarnya LHDN ni di semua platform media sosial ada. TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada, YouTube ada. Apa lagi yang saya tak sebut? Email. Semua ada. Email, happy birthday terima kan? Terima. So, jadi kita itu satu cara untuk kita sentiasa supaya semua ada kesedaran LHDN hasil. Sebenarnya sekarang kita lebih menggunakan term hasil tu. Jadi kesedaran kewujudan hasil tu ada di situ, dan kita harapkan daripada situ kita selalu ingatkan sebenarnya bila sampai tempoh untuk melaporkan pendapatan ni, kita selalu keluarkan peringatan. Hanya yang memang tidak mahu tengok lah yang tak akan nampak. Kalau tidak tu kan even di lapangan terbang pun akan ada nanti tarikh akhir pengembalian borang sebagainya kan. Jadi kita mengharapkan daripada PKPS ni nanti pembayar cukai sendirilah ada kesedaran tu satu untuk terus mematuhi percukaian. Dan satu lagi adalah LHDN memang secara berkala kita akan adakan apa yang kita panggil audit pematuhan lah. Kita akan semak daripada kita punya sistem data tu dan kita akan buat audit. Audit ni pun bukannya sebenarnya untuk cari kesalahan. Kita nak pastikan okey sebelum ni pembayar cukai dah lapor begini, kita nak pastikan apa yang dilaporkan ataupun apa yang dituntut tu semua mematuhi perundangan percukaian kita. Dia pun sebenarnya lebih berunsur pendidikan jugalah. Dan Puan, setiap kali tiba waktu nak mengisytiharkan cukai dan sebagainya, saya nampak banyak sangat orang ulas macam mana nak step by step dan sebagainya kan. Nak isi apa borang. Setiap tahun saya akan refer Walaupun dah buat setiap tahun mesti akan ada. Saya pun ada perkara yang sekali. Dia akan itu normal, kan? Tapi itulah sebab tu dalam kita punya sebenarnya CEO LHDN menggunakan terma AES, bukan yang laju tu, bukan saman trafik tu. Tapi AES, Awareness, Education and Services. So sekarang ni sejak 2 tahun ni lah sebenarnya kita memang dah mula ke arah tu untuk membantu kita ni lah yang setahun sekali ni kan.
untuk remind, kata okey untuk melaporkan mula-mula semak ini, lepas tu password pun kita lupa kan? Betul. So sekarang Setiap kali masuk tu kena tukar password. Password saya save. Jadi sekarang ni pula lah memang kita mula beralih kepada apa yang kita panggil e-perkhidmatan. Jadi lebih mudahlah sepatutnya ke hadapan untuk kita menjalankan tanggungjawab kita, sebab semua dah memang dalam tu. Nak renew ke apa ke semua kan, nak semak baki cukai kita berapa, semua boleh buat sendiri. Sebab pegawai hasil tak mampu berada 24 jam untuk menjawab soalan kan. Jadi banyak perkara kita dah mudahkan pembayar cukai, boleh semak dulu, ada pertanyaan, okey. Boleh kan, kita boleh bantu. Dan juga Puan, kita difahamkan LHDN ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil akan menganjurkan Seminar Percukaian Kebangsaan SPK 2023. Bagaimana sebenarnya nak mendaftar dalam seminar ni, bila diadakan dan juga pengisian seminar ini? Seminar Percukaian Kebangsaan ni sebenarnya acara tahunan. Tahun ni kita buat secara webinar. Ia sebenarnya berkaitan dengan pembentangan bajet nanti dan akan diadakan sepanjang hari. Kita buat 2 hari lah kali ni, 18 Oktober dan 19 Oktober. Boleh pilih mana-mana tarikh. Ada dalam untuk tujuan seminar ni nanti akan ada panel mereka yang pakar dalam bidang percukaian akan membuat ulasan ke atas isu-isu percukaian yang dibentangkan dalam bajet nantilah. Apa-apa pindaan akta ataupun pengenalan undangan baru ke apa ke, akan diadakan perbincangan di situ. Dan seterusnya ada sesi berkaitan dengan e-invoice. Saya rasa e-invoice pun dah ramai yang tahu. Untuk menyertai boleh pergi ke website hasil sebenarnya, ataupun kalau memang tahu dah memang nak menyertai, penyertaan tu boleh dibuat di https spk.hasil.gov.my. Yuran adalah RM380 dan tarikh tutup penyertaan adalah 14 Oktober sebenarnya. Jadi kalau berminat memang kena cepatlah sebab tempat terhad. Dan sangat bagus sebenarnya untuk mereka yang hendak memahami mengapa undang-undang itu diperkenalkan ataupun mengapa pindaan dibuat dan sebagainya. Di sinilah forum kita akan bincangkan dari sudut LHDN dan juga pengamal cukai yang akan memberi komen dan kritik berkaitan dengan pengenalan perundangan baru. Ya, baik Puan, dalam kita pun nak hampir ke penghujung ya, mungkin pesanan akhir kepada penonton Astro Awani untuk cepat-cepat menyertai program yang bermanfaat ini. Lebih lagi hampir nak ke tarikh tutupnya, itu Mei 2024. Kepada mereka di luar sana, apa yang perlu mereka lakukan, dan juga kepada mereka yang patuh tu, adakah mereka perlu risau nak semak apa yang patut? Saya harap semua mengambil peluanglah untuk PKPS 2.0 ni. Semak pendapatan yang dah dilaporkan, semak tuntutan-tuntutan yang telah dibuat kalau ada terlebih tuntut dan sebagainya, dan gunakan kesempatan ni masuk ke website hasil, klik di pautan PKPS 2.0 tu untuk mengemukakan laporan yang nak dibuat. Kepada yang patuh sekalipun, tidak salah, maksud saya adalah untuk memastikan yang semua telah dibuat dengan betul. Sekiranya ada yang perlu dibetulkan, gunakanlah peluang ini untuk melaporkan sebarang kekurangan pelaporan ataupun tuntutan yang telah terlebih dibuat. Baik sekali. Baik, yang pentingnya rebut tawaran lunas cukai tanpa penalty. Itu kena emphasize sikit kan itu. Tanpa penalty rebutlah peluang PKPS 2.0 ni sebelum Mei nanti. Mei tu tak lama pun, pejam celik dah nak dekat Mei. Tengok dah Mei dah. Waktu tu kita nak masuk Oktober dah ni. Masuk Oktober dah kan. Itulah nak dekat dah. Apa-apa pun kita berterima kasih kepada Nur Hanadia Samsudin, Pengarah Jabatan Resolusi Pertikaian LHDN atas perkongsian berkaitan dengan program PKPS 2.0. Jadi pencerahan itu telah dilakukan oleh pihak LHDN. Jadi rebutlah peluang anda sebagai pembayar cukai yang bertanggungjawab. Baik, dengan itu sekian saja Awani Pagi. Saya Jijik Ahmad. Dan saya Fiza Zaman. Salam. Jumpa lagi. Terima kasih Puan.